Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam kelas kita pada kali ini. Okay. Khas untuk kelas 3 UPM, 3 UTM, 3 UIA dan 3 UKM. Okay. Seperti biasa, kelas pada hari ini berkenaan dengan tajuk Unit 5, tumbuh-tumbuhan, cara pembiakan tumbuhan, kepentingan pembiakan tumbuh-tumbuhan dan juga teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Cikgu akan cuba menerangkan tiga topik ini pada hari ini dalam kelas kali ini. Sebelum tu cikgu akan recap, ulang semula tentang apa yang telah kita belajar pada kelas sebelum ini berkenaan dengan cara pembiakan tumbuh-tumbuhan. Okey, di sini cikgu ada klip video daripada YouTube. Mari kita perhatikan penerangan daripada klip video tersebut. Terdapat banyak cara yang berbeza tumbuhan boleh membiak. Tumbuhan boleh membiak melalui biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Okay. Seperti yang cikgu terangkan pada kelas minggu sudah, iaitu pembiakan tumbuhan mempunyai 6 cara, iaitu biji benih, anak pokok, daun, batang bawah tanah, spora dan keratan batang. Okay. Mempunyai 6 cara. Tumbuhan yang menghasilkan buah seperti pokok betik, pokok tembikai dan pokok tomato membiak melalui biji benih. Okay. Ini adalah contoh pembiakan tumbuhan daripada biji benih. Contoh pokoknya adalah seperti pokok betik, pokok tembikai, pokok tomato. Kebanyakannya paling mudah tumbuhan yang membiak daripada biji benih ni selalunya tumbuhan yang berbuah. Tumbuhan yang berbuah dan juga sayur-sayuran. Mereka ni membiak melalui biji benih. Bagaimana? Kalau kamu makan buah tembikai contohnya, dalam tu ada nampak biji dia warna hitam tu, kita boleh semaikan dia. Kita semaikan dia melalui proses sama ada kita tanam terus dalam tanah ataupun kita cuba semaikan dia dalam bekas kecil bersama tisu basah. Letak di bawah cahaya matahari. Dalam rumah pun tak apa, tepi tingkap. Kalau ada rezeki, insyaAllah biji benih itu akan bertambah. Bertambah ni maksudnya dia akan tumbuh pokok, anak pokok. Dia akan tumbuh anak pokok. Okay, seterusnya. Contoh-contoh tumbuhan lain yang membiak melalui biji benih ialah pokok mangga, pokok rambutan dan pokok cili. Tumbuhan yang membiak secara keratan batang ialah pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh pokok bunga kertas. Dan pokok tebu, pokok bunga ros dan pokok bunga kertas. Okey, ini pula adalah contoh pembiakan tumbuhan secara keratan batang. Sebagai contoh, pokok tebu. Kalau kamu lihat pada pokok tebu ni ada garisan-garisan. Jadi kita boleh
Mula-mula kita cabutkan pokok tebu ni. Kemudian bagaimana kita boleh potong setiap garisan-garisan pada batang pokok tebu ni. Kemudian kita tanam semula. Dan daripada satu batang pokok tebu ni, sepanjang batang ni, satu batang ni, kamu boleh hasilkan lebih kurang dalam 10 atau 15 pokok yang baru kamu tanam cocok di dalam tanah. Selain itu ada pokok pengerus dan pokok penggetas. Bagaimana cara keratan batang ni? Ni pada dahan-dahan ni, pada batang yang kecil ni, kita potong, kita tanam dalam pasu bunga, dalam tanah yang baru. Okay. Anak pokok adalah tumbuhan kecil yang tumbuh berhampiran tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui anak pokok ialah pokok pisang. Okey, ini ada pembiakan tumbuhan yang ketiga, cara pembiakan tumbuhan yang ketiga iaitu melalui anak pokok. Kalau kamu lihat, ini adalah pokok induk, tumbuhan induk dia, iaitu pokok yang besar adalah. Tapi dalam satu masa tu kamu akan lihat akan ada anak pokok yang kecil, pokok pisang yang kecil akan tumbuh berdekatan dengan dia. Anak pokok tumbuhan kecil. Ini untuk pokok pisang. Kita lihat contoh pokok yang lain adalah seperti pokok keladi dan pokok nanas. Ini dia. Pokok keladi, pokok nanas. Berbeza sikit pokok nanas ni, dia tumbuh pada batang dia. Pada batang pada batang pokok induk dia. Kalau yang pokok keladi ni pada akar dia akan tumbuh yang baru. Sama seperti pokok pisang. Okay. Nanas ni pada batang dia pula. Terdapat juga tumbuhan yang membiak melalui daun tumbuhan induk. Contoh-contoh tumbuhan yang membiak melalui daun ialah pokok setawa. Okay. Ini yang keempat. Pokok yang membiak melalui tumbuhan, iaitu melalui daun. Pokok yang membiak melalui daun, salah satunya adalah pokok setawa. Jadi kalau lihat gambar rajah ni, ini dia pokok induk dia yang besar ni. Ini dia. Di mana di tepi-tepi dia tu akan tumbuh tumbuhan kecil. Sekali dengan akar dia. Apa yang berlaku nanti bila tumbuhan ni dah cukup, dia dah besar sikit, jadi pokok daun induk ni dah tak boleh menampung, tumbuh yang kecil ni nanti dia akan tertanggal daripada daun yang besar, pokok yang besar. Jatuh ke atas tanah. Kemudian dia akan tumbuhlah menjadi pokok yang baru. Betul ya. Dan pokok lidah mertua. Ya. Setengah tumbuhan seperti bawang membiak melalui batang bawah tanah menjadi tumbuhan kecil. Tumbuhan lain yang juga membiak melalui batang bawah tanah ialah pokok ubi kentang dan pokok halia. Ini dia. Yang kelima adalah membiak melalui batang bawah tanah. Selain ini pokok-pokok yang banyak kita lihat di dapur lah. Mak awak gunakan untuk masak. Tumbuhan ini dia, contohnya bawang putih ke bawang merah ke bawang besar, sama je. Dia akan tumbuh akar dan juga tumbuh tumbuhan kecil. Apa yang kamu boleh buat, kamu tanam terus dalam pasu. Nanti bila dah tumbuh tumbuhan kecil ni, kamu boleh potong, kamu tanam balik. Jadi dia akan tumbuh bawang yang baru. Ini ni kita potong, kita tanam semula, dia akan tumbuhlah pokok yang baru dan akan dapatlah bawang. Sama juga seperti pokok ubi kentang ni. Mula-mula biji ni dia akan tumbuh anak pokok, dia tanam. Bila tumbuh pokok,
kita ambil pokok ni daripada yang induk ni, kita tanam yang baru, jadi kita akan dapatlah kentang-kentang yang baru ni. Seperti juga yang pokok halia ni. Sesetengah tumbuhan seperti paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Adakah tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut? Cepat sangat pula. Sebentar ya. Paku pakis membiak melalui spora. Contoh-contoh tumbuhan lain yang tumbuh melalui spora ialah cendawan dan lumut. Okey, bagaimana yang dimaksudkan adalah yang keenam ni, tumbuhan pokok tumbuh melalui spora. Ini dia. Okey. Spora ni senang. Ini tak nampak. Kita tengok dekat sini lah. Tahun 3 ni, kalau spora ni, ni dia bentuk yang biji-biji merah. Ini spora. Okay. Ini adalah tumbuhan yang membiak melalui spora. Dia tak ada bunga selalu. Pokok yang tidak berbuah dan tidak berbunga. Jadi dia membiak melalui spora. Yang mana spora ni terbang. Yang mana kena tiup angin ataupun dia jatuh kat keliling-keliling ni. Akhirnya dia akan tumbuh menjadi pokok yang baru. Adakah anda tahu bahawa terdapat tumbuhan yang boleh membiak dalam lebih daripada satu cara? Sebagai contoh, kangkung dan pokok selasih boleh membiak melalui biji benih dan keratan batang. Okey. Selain itu, apa yang unik ni tentang tumbuh-tumbuhan ni, ada tumbuhan yang boleh membiak dalam lebih daripada satu cara, seperti kangkung, pokok selasih. Yang kangkung ni bukan setakat kangkung sayur bayam, sayur sawi, kobis. Kebanyakan ni sayur-sayuran lah. Dan dia boleh membiak melalui biji benih dan keratan batang. Pokok selasih ni pun ni. Bagaimana cara dia? Iaitu bila dia masih dia tumbuh tu, kalau kamu lihat, dia akan keluar macam bunga. Tapi bunga dia tu kecil, bukan cantik macam bunga raya atau bunga ros. Yang dia kecil dia, pada bunga dia tu kamu akan nampak ada biji-biji hitam. Itulah dia biji benih dia. Selain itu, kita boleh membiakkan dia dalam melalui keratan batang. Kita potonglah macam ni. Dan kita tanam. Dia akan tumbuh akar yang baru. Pokok ubi keledek dan pokok ubi kentang juga boleh membiak melalui kedua-dua batang bawah tanah dan keratan batang. Okay. Apa yang dimasukkan batang bawah tanah macam contoh tadi lah yang cikgu dah ada terangkan. Pokok ubi kentang ni dia akan tumbuh pokok-pokok kecil, kita tanam. Itu batang bawah tanah. Ini dia yang maksudkan batang bawah tanah. Tapi bila pokok tu dah besar, dah besar, jadi kita potong pokok tu ataupun batang-batang dia tu, dia ada batang tumbuh banyak dahan ataupun dia akan tumbuh banyak-banyak kan. Kita potong, kita cucuk, kita tanam pada pasu bunga setiap satu ataupun kita tanam kat atas tanah, kita buat batas. Cucuk dalam 4-5 pokok. Itu yang dipanggil keratan
batang. Teknologi juga digunakan untuk membiakkan tumbuhan seperti kultur, tisu dan tut. Selain itu, teknologi dalam pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kita boleh lihat, kamu boleh lihat pada buku teks muka surat ni dia. Muka surat 77, teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada dua, iaitu kultur tisu dan juga tut. Pertama, kultur tisu ni boleh menghasilkan pokok baru daripada tisu pokok yang diletakkan dalam nutrien. Contohnya ialah pokok pisang dan pokok orkid. Apa yang dibuat ialah, kita lihat penerangan dia. Apakah kultur tisu? Kultur tisu adalah teknik mengambil tisu tumbuhan dan menumbuhkan tisu tumbuhan tersebut di dalam medium nutrien. Tumbuhan baharu yang banyak akan dihasilkan dalam masa yang singkat. Seperti yang lihat ni, dia ambil sampel tisu. Sampel tisu ni contoh daun lah. Kalau contoh daun ke batang kan, lepas tu dia apa dia buat? Dia akan cerai-ceraikan, dia akan potong-potongan tu, dia akan masukkan dalam satu piring. Di mana dalam piring tu mengandungi nutrien. Nutrien ni macam baja ataupun bahan penggalak. Bahan yang boleh membuatkan pokok tu tumbuh. Sehinggalah dia tumbuh menjadi anak benih kecil, pokok yang kecil. Kemudian kita boleh pindahkan dia dalam pas bunga yang kecil dulu, sehinggalah dia besar jadi pokok induk macam ni semula. Ini kultur tisu. Contoh-contoh tumbuhan yang boleh dibiakkan dengan menggunakan kultur tisu ialah pokok kelapa sawit, pokok getah, pokok nanas, pokok orkid, pokok pisang dan pokok padi. Selain apa yang diterangkan dalam buku teks, iaitu pokok pisang dan pokok orkid, pokok pisang dan pokok orkid, terdapat juga pokok getah, pokok nanas, pokok kelapa sawit dan pokok padi. Malah ke empat-empat pokok ni kadang-kadang dibuat kajian. Pokok pisang pun ada, pokok orkid pun ada juga. Dia buat kajian, maksud dia cuba, saintis akan cuba menghasilkan pokok kelapa sawit ke atau pokok getah ke yang terbaik, yang boleh mendatangkan hasil yang tinggi, yang banyak, yang bermutu. Bermutu ni maksudnya yang bagus. Pokok padi pun, sebab itulah kamu lihat kalau di pasar raya beras yang dijual tu ada macam-macam jenis beras. Beras yang biasa, tu yang murah sikit lah. Lepas tu ada beras wangi. Lepas tu beras wangi pun ada grade lah, AAA lah, double A, triple A. Lepas tu beras basmati. Macam-macam Apakah tut? Mari kita lihat langkah-langkah berikut tentang cara melakukan tut. Teknologi pembiakan yang seterusnya adalah potong tut. dan buang kulit kayu. Langkah Yang 2, kedua, balut batang yang terdedah dengan medium tanaman. Langkah 3, kemudian balut batang tersebut dengan pembalut plastik. Langkah 4, selepas akar tumbuh, potong dahan dari pokok induk. Langkah 5, tanggalkan pembalut plastik dan tanam dahan tersebut ke dalam tanah. teknologi pembiakan tut ni sekarang banyak digunakan oleh petani-petani atau orang-orang yang ingin membuat eksperimen. Kadang-kadang dah viral dah pun kalau ada lihat dalam YouTube, ada yang gabungkan pokok tu. Pokok seperti contoh tembikai dengan pokok apa tu, cikgu ada tengok tumbuh jadi buah tembikai lah, atasnya keluar pokok anggur, bawah tembikai, macam-macam lah. Itu jenis tut. Kalau dalam buku teks diterangkan yang tutnya adalah menambahkan bilangan pokok buah-buahan tanpa melalui proses menanam biji benih. Contohnya ialah pokok mangga dan limau kasturi. Okey. Nampak? Dia potong sini.
Dalam kena tengok sini lah. Contoh potong sini, buangkan kulit dia, kita bungkuskan, nanti keluar akar yang baru dan kita boleh potong, kita tanam, dapatlah pokok baru. Tapi yang sekarang cikgu tengok viral dari YouTube ke apa tu, dia buat macam tu tapi dia cantumkan dengan pokok lain. Lalu pokok tu pun tumbuh. Dia gabungkan pokok tu. Okey. Jadi habislah tajuk untuk teknologi pembiakan tumbuh-tumbuhan. Ada dua ya, culture tisu, kultur tisu dan juga tut. Dan tajuk kita yang terakhir adalah contoh-contoh tumbuhan yang boleh ini dia dibiakkan dengan menggunakan tut ialah pokok ciku, pokok nangka, pokok mangga, pokok durian, pokok dongkong dan pokok rambutan. Kalau awak tengok kebanyakannya adalah pokok buah-buah, macam cikgu sebut tadi. Kebanyakannya memang pokok buah-buahan lah yang selalu ditutkan. Kenapa? Kerana pokok buah-buahan sangat mudah dan satu ciri yang sangat penting iaitu dia berkulit kayu. Ciri-ciri batang itu berkulit kayu. Bila berkulit kayu ni sangat mudah untuk ditutkan. Dan juga dibuat kajian. Sebab itulah macam contoh pokok durian ni khas kata musim kan. Macam-macam jenis durian. D24 lah, musangking lah. Apa lagi cikgu pun tak pasti. Yang penting makan je lah. Dapat yang sedap, memang muai. Ciku, kalau siapa yang tak pernah tengok, ini pokok ciku. Antara kegemaran cikgu ni. Jarang dah pokok ni nak jumpa. Ni lokong. Kalau nak tahu sebenarnya lokong ni lah yang dimaksudkan pengetutan ni. Asalnya pokok ni adalah daripada buah duku dan juga buah langsat. Buah langsat dah tadi. Tapi digabungkan, ditutkan, dapatlah jadi dukung. Sebab kalau betul asalnya dukung ni kulit dia tebal. Tapi bila jadi dukung ni kulit dia nipis sikit. Isi dia rasa macam duku. Itu dia. Ini rambutan. Pokok nangka. Ada satu yang hampir serupa nangka, itu dipanggil pokok cempedak. Sama je. Boleh ditut. Okay, seterusnya. Mengapakah pembiakan tumbuhan ini dia topik yang terakhir. kepada benda hidup yang lain? Boleh lihat pada buku teks awak, buku teks sains, muka surat. Ini dia. Mula dengan muka surat 7/4. Dalam buku teks ni ada berapa kepentingan dia? Ada 4. Kita lihat penerangan dia. Tumbuhan membekalkan makanan dan tempat perlindungan kepada benda hidup yang lain. Semasa fotosintesis, tumbuhan membebaskan oksigen kepada benda hidup yang lain. Tumbuhan juga membekalkan kayu untuk membuat seperti yang cikgu terangkan masa awal-awal tajuk unit 5 tumbuh-tumbuhan ni, gambar ni. Kamu ingat lagi kenapa mereka ni menanam semula anak pokok ni? Pertama, inilah dia kepentingan dia. Satu, kerana menjadi sumber makanan, bekalan makanan kepada haiwan dan juga manusia. Sumber makanan. Dan kedua menjadi itu dia, tempat perlindungan. Tempat perlindungan haiwan. Dalam gambar ni, monyet ni menangis. Habis hutan ni kena tebang. Manusia ambil kayu-kayu dia untuk dijadikan
perabot ke, bangunan ke. Okay. Seterusnya, yang ketiga adalah ini dia, mencari sumber udara. Tumbuhan ini membekalkan oksigen kepada semua benda hidup. Mana semua, jadikan semua benda hidup tu maksudnya kita manusia, haiwan dan juga tumbuh-tumbuhan itu sendiri. Mereka pun perlukan oksigen untuk mereka hidup dan juga untuk mereka menjalankan proses fotosintesis, iaitu membuat makanan dia sendiri. Dan jadi ikutkan dia buat oksigen tu sebenarnya untuk dia hidup. Kata kalau aku tak bagi manusia pun tak apa, itu baiknya tumbuh-tumbuhan ni ya bebaskan oksigen ni untuk kita semua, supaya dia berharap yang kita ni manusia dan juga haiwan dapatlah membantu dia daripada segi apa? Dari segi menjaga dia. Maksudnya kalau dia ni tumbuh terlampau banyak, kita terbang. Kan? Kita jaga macam hutan simpan kita jaga, kita bekalkan supaya dia dapat bekalkan oksigen pada kita dan juga jadi tempat rekreasi untuk kita. Rekreasi ni iaitu tempat kita beriadah. Sebagai contoh, ini dalam gambar ni air terjun. Kalau ni memang air terjun ni mesti dikelilingi oleh pokok-pokok. Dan yang terakhir adalah sebagai bekalan sumber binaan. Untuk memperabot dan juga rumah. Jadi cukup. Tamatlah topik kita hari ini. Unit 5, tumbuh-tumbuhan. Okay. Untuk cikgu akan cuba terangkan sekali lagi lah nanti untuk kelas akan datang. Tapi hanya melalui Google apa tu, nota lah, sebab dah habis dah tajuk untuk tajuk unit 5 ni, tumbuh-tumbuhan. Okay. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.